اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. بإيدك نحمي الأقصى، رمب بيخشى لا يظلم الأمريكا. إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدس يخشى لا يظلم الأمريكان. إيد بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدس يخشى لا يظلم الأمريكان. نادي بغداد الآبية يا بيروت يا Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana setia bersama Kak Yong. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali dalam sesi berkongsi kisah. Hari ini Kak Yong ada bawakan seorang insan istimewa dan insan yang Kak Yong kagumi dengan kekuatan dia dan juga dengan kentalan hati dia ya. Kak Yong akan bawakan seorang insan istimewa. Kita berkongsi kisah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kisah yang kita kongsi ni dapat memberi sedikit sebanyak manfaat buat yang sedang berduka cita, buat yang sedang mengalami stres, kerana Allah takkan uji seseorang itu di luar kemampuan dia, insyaAllah. Okey, untuk tak mengambil masa yang lama lagi, jom kita jemput, persilakan Putri Nur Aisyah yang akak panggil dia Ain. Okey, jom.
Assalamualaikum. Hai, Okay. Waalaikumsalam Ain. Apa khabar Ain? Alhamdulillah Kak Yong. Alhamdulillah Ain. Macam mana keadaan Ain sekarang? Okey? Alhamdulillah semakin okey, semakin positif. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey Ain, dekat sini bersama-sama Kak Yong, kita nak berkongsi kisah agar kita dapat memberi manfaat kepada ramai orang lain. Itu kita punya objektif lah, nak berkongsi kisah agar dapat membantu lebih ramai lagi. Terutama sekali kepada ibu-ibu tunggal, rakan-rakan sekasut kita yang memerlukan tempat untuk berpaut. Okey Ain, boleh kenalkan diri? Okey, boleh. Okey, nama saya Puteri Nur Aisyah binti Megat Ismail, umur 33 tahun. Dan ini semasa diuji tu umur saya 31 tahun. Anak saya ada 2 orang, sepasang, yang perempuan 9 tahun, yang lelaki 8 tahun. Dan sekarang ni saya menetap di Mersing, Johor. Baru je dekat sini, tak sampai setahun lagi. Yelah kan, dulu duduk kat KL kan? KL, berhijrah ke sini. Alhamdulillah Ain kuat lah. Orang kata akak sendiri belum mampu lagi nak berhijrah. Masih di takut yang lama, masih duduk dekat sini sebab tak berani nak menghadapi masyarakat yang tak kenal, yang orang kata walaupun memanglah orang kata kita nak balik kampung kenal mak kita, adik-beradik kita, tapi masyarakat sekeliling tu. Itu akak belum lagi sampai tahap tu. Tapi Ain, alhamdulillah Ain memang kuat. Tak semua orang boleh memahami keadaan kita. Tak semua masyarakat tu boleh memahami keadaan kita. Tapi kadang-kadang penghinaan tu membuatkan kita menjadi lebih kuat sebenarnya. Dan kita lebih berhati-hati dengan orang lain lah Kak Yong sebenarnya. Yalah, itu lebih orang kata dapat banyak pengalaman lah. InsyaAllah mungkin Kak Yong pun ada impian nak balik kampung, nak duduk dengan mak. InsyaAllah. Moga sebab Kak Yong duduk kat KL lebih lama daripada duduk dekat kampung. Kak Yong dah berhijrah dekat KL selepas Form 5. Kalau macam duduk dekat bandar ni, tapi kita kena tebal. Tapi duduk dekat kampung, telinga kita kena tebal Kak Yong. Ya, betul. Itulah dia punya perumpamaan dia Ain Ya, macam Ain berniaga. Kita berniaga, sebelum ni pun memang kita berniaga masa kita jadi isteri orang. Tapi bila kita berniaga dengan status yang sekarang ni, bila berniaga kita maju, orang akan cakap macam, yelah janda kan berniaga mestilah laku. So kita kena tahan benda macam itu. Sebab kita kematian suami, kematian suami ni kita sebenarnya tak suka orang panggil kita janda. Tapi orang suka menjandakan kita juga. Tapi kita kena kuat lah hadapi benda ni. Ini yang kita nak cerita kot sebenarnya sebab kita ada lalui fasa-fasa dia. Fasa kita macam mana nak terima, nak reda. Fasa bila kita dah reda tu macam mana kita nak terima penghinaan masyarakat. Dia banyak fasa-fasa dia Kayung kita kena lalui. Betul-betul. Allahu Akbar. Okey. So kita boleh mulakan Ain, kisah Ain. Macam mana Ain bermula, apa kisah di sebalik kalau Ain boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita yang lain, di mana fasa kebangkitan Ain daripada setelah insan tersayang, insan yang tempat kita berpaut, insan yang tempat kita meluahkan rasa. Tak ada orang yang lebih mengenali kita selain suami kita. Setuju Ain? Setuju, sebab kita sangat rapat dengan suami kan. Bila kita dah berkahwin tu, kita tak ada kawan, kita tak ada, macam kita apa-apa life kita suami dan anak-anak, tak ada kawan pun tak apa Kak Yong. Jadi kita memang suami, lagilah kita tak bekerja, jadi memang kita dekat rumah tu memang tunggu dia balik, nak masak apa-apa pun untuk dia, segala-galanya hidup kita untuk dia. Ya betul. Memang terasa lah bila dia tak ada tu, dengan kita tak ada kerja. Betul Ain kan? Apa bermulanya kisah Ain, boleh kongsikan? Kak Yong nak Ain mulakan daripada mana? Daripada Ain macam mana arwah meninggal ke? Boleh juga kalau orang kata untuk kita
Boleh juga Ain, sebabkan kita nak kawan-kawan kita yang baru sahaja kematian, sebab dalam grup pun kita tengok Ain kan, ramai je bulan 6, bulan 7, ya Allah Tuanku. Kak Yung rasa sedih sangat. Hari-hari ada insan hebat. Hari-hari memang ada Kak Yung. Kan? Yang lebih teruk dari kita yang baru kahwin berapa bulan kan, baru kahwin berapa hari pun ada. Lebih teruk lagi lah. Betul. Itulah. Jadi boleh juga Ain kongsikan daripada awal macam mana Ain punya momen peristiwa yang sedih tu. Macam mana bermulanya arwah pergi dan macam mana Ain boleh bangkit, kan. Moga pendengar kita dapat sesuatu daripada situ supaya kita rasa bahawa kalau kita rasa ujian kita berat, ramai lagi yang ujian lebih berat daripada kita, supaya kita lebih bersyukur dan lebih tabah menghadapi situasi kita. Okay, alright, okay. Kejap Kak Yung, ni ada kawan tanya ni, ni apa dekat FB dia orang dapat ni ke dekat FB kita? Dekat FB kita, okay. Ain boleh sharekan link yang tadi tu ke FB Ain. FB Ain buat sekejap boleh? Sebab ada kawan-kawan boleh, boleh, sila. Sekejap. Minta tolong host pun kalau boleh, tolong boleh record host puan host kita, puan host pula, cik host lah. Cik host kita belakang tabir hari ni. Masalah teknikal yang belum dapat diselesaikan. Boleh, sila. Sebab ramai yang nak join juga ni Kak Yung. Itulah kan. Alhamdulillah, orang kata berkongsi-kongsi lah. Berkongsi kisah, berkongsi rasa. Sebab kadang-kadang kita ni boleh move on dengan cerita orang lain Kak Yung. Betul. Itu yang Kak Yung alami. Kalau tidak dulu rasa macam kita lah yang paling teruk di dunia ni, kita yang paling diuji, yang paling teruk lah. Jadinya kita bila kita tahu kisah orang lain kan, rasa macam nak tampar-tampar pipi ni laju-laju. Itu yang Kak Yung alami. Kak Yung bila tengok kisah-kisah Ain, kisah-kisah rakan-rakan yang lebih muda daripada Kak Yung, boleh relax, cool je cerita pasal diri sendiri. Kak Yung rasa macam tu. Dengar ke suara Kak Yung? Tadi macam mic dah ni okey, kita sapa dulu kawan-kawan kita. Assalamualaikum lah, Hidayah Sabri, Nur Hazwani, Nurlisa. Selamat, terima kasih kerana menonton. Okey, jangan nangis Ain. La bagi ucapan. Sekejap Kak Yung. Okey, baru nampak ni. Okey, kasih Daniel. Waalaikumsalam. Tadi komen-komen tak nampak. Okay. Waalaikumsalam. Hai Ina. Ramai kawan-kawan kita bagi sokongan hari ni. Alhamdulillah. Jom kita dengarkan kisah Ain lah. Okay. Ain cerita macam mana Ayun. Sebenarnya kematian, bila kematian mengejut ni sangat sakit Ayun. Sebenarnya yang mengejut, yang pergi mengejut ni sangat sakit. Sebab masa macam Ain, suami Ain ni, dia buat operation ACL. Jadi macam doktor pun cakap operation tu tak ada risiko. Dia kata tak ada apalah puan, tak ada risiko. Operation yang sangat kecil. So kita pun rasa macam tak ada apa-apalah dia buat kan. Lepas tu bila macam dah buat tu, dah masuk 2 minggu dia pun semakin sihat. So kita nampak dia macam ada kepuasan je duduk dekat bilik. Ain pun dah start mula bawa dia turun, ambil angin, bawa dia pusing-pusing naik kereta. So cakap dengan dia, abang dah makin okey. Lepas tu dia ada appointment kat Yung hari Jumaat. Hari Jumaat tu dia ada appointment. Lepas tu hari Selasa tu, dalam minggu tu lah appointment dia hari Jumaat. Hari Selasa tu kita pergi, Ain bawa dia pergi rumah kakak dia. Lepas tu pergi rumah kakak dia, happy Kak Yung, macam tak ada apa-apa, tapi dia sangat seronok, dia sangat suka bercerita non stop. Dia bercerita macam-macam. Berapa hari tu Ain daripada operation tu? Dah seminggu lebih Kak Yung, nak masa 2 minggu lah masa tu. Okay. Lepas tu
dia sangat happy. Kita tengok pun tak ada perubahan. Alhamdulillah dia makin sihat Kayung. Bertongkat pun makin laju. Lepas tu cuma dia ni ada masalah apa? Masalah urat, macam apa, bila dia salah makan dia akan sakit urat dia. Jadi lepas tu malam tu lepas pukul 12 hari jadi anak Ain, sebenarnya 30 hari bulan 10 tu hari jadi anak Ain yang Adeli tu. Lepas tu cakap dengan dia, abang hari jadi adik lah abang, kita wish birthday dia. Sempat lagi post Kayung dekat FB, sempat post gambar-gambar adik, post dengan dia, duduk borak-borak dengan dia. Lepas tu dengan dia pun okey je Kayung, malam tu tak ada perubahan apa-apa pun. Memang tak ada perubahan apa-apa. Lepas tu macam dia live, tengah live je. Sekejap. Ada orang datang sekejap. Lepas tu Ain masa hari Rabu tu macam tak ada apa-apa lah Kayung. Cumanya masa hari Rabu tu ada satu kes kematian pasangan suami isteri. Ini macam sangat terkesan. Dia cakap kesian ni sayang, dia kata orang budak ni 2 tahun manalah tahu apa-apa, tiba-tiba kematian ayah dan mak dia serentak. Dia kata duduk lari-lari dekat keranda, dia cakap. Tapi dia macam sedih sangat tak Kayung. Dia macam, yelah tapi ni takdir Allah kan, dia cakap. Takdir Allah, dia kata kena terima. Dia sedih sangat lah. Sampai Ain pun tengok, lah abang cuma kita ni belum kena kat kita. Kita taklah rasa sangat Kayung sebenarnya. Kita just tengok. Okey lah, tapi dia kena kat kita sebenarnya. Lepas tu borak-borak dengan dia. Malam tu macam cuci dia punya ada luka, dia tercuci. Lepas tu dia cakap lah, dia kata dia cerita pasal orang meninggal Kayung. Lepas tu dia cakap, dia kata orang yang dia kata dia nasihatkan, dia kata kalau nak senang meninggal, nak mudah, hidup jangan menyusahkan orang, dia cakap. Lepas tu kita cakap dengan dia, abang ni baik. Saya risaulah nanti Allah ambil abang awal tercakap macam tu tak Kayung. Lepas tu dia cakap, habis tu nak abang jadi jahat ke? Dia kata, kalau nak abang jadi jahat, abang jadi jahat. Dia kata. Lepas tu Ain cakap dengan dia, tak payahlah abang, saya tahu kalau abang pergi dulu, abang mesti masuk syurga, nanti abang tarik sayang tau. Cakap macam tu. Terakhir kita dengan dia berbual Kayung. Lepas tu esoknya anak Ain pergi sekolah. Ain hantar sebab dia masih sakit lagi kan. Tapi dia mengadu dengan Ain Kayung. Dia mengadu, dia cakap, abang ni sejuk lah sayang, dia kata. Lepas tu Ain cakap dengan dia, sejuk kenapa? Abang salah makan ni. Itulah makan tak pantang, kita menyalahkan dia. Kita tak tahu rupanya sejuk tu, sejuk sakaratul maut tau. Dia datang dari kaki dia. Lepas tu Ain tu pergi hantar anak. Tapi ada orang tanya Ain tak rasa ke macam susah hati kan? Ain cakap taklah Kayung, Ain rasa yang sangat tenang. Perasaan yang sangat tenang sampai kita tak fikir apa-apa yang tak baik kepada dia. Rasanya mungkin Allah macam bagi, Allah macam ni, dia nak pergi ke tempat yang baik kot. Jadi kita dapat rasa dia sangat tenang. Tenang sangat. Lepas tu Ain hantar anak Ain. Sebelum hantar tu, dia bangun. Lepas tu Ain cakap dengan dia, abang hari ni hari jadi Adeli, abang tak nak wish ke? Lepas tu dia panggil anak dia cakap, adik sini dekat papa, dia cakap. Dia gosok, dia ucapkan hari jadi, dia gosok kepala Adeli, lepas tu dia cium. Dia kata semoga adik jadi anak yang soleh, dia kata. Umur Adeli berapa tu Ain? 6 tahun masa tu Kayung. 6 tahun, Allahuakbar. 6 tahun. Jadi masa Ain nak pergi hantar anak Ain tu, lepas tu Ain salam dia, dia pun cium dahi Ain. Dia cium, lepas tu dia cakap dengan Ain, hati-hati sayang, dia kata I love you, dia cakap macam tu. Lepas tu Ain pun pergi hantar anak, lepas tu pergi tak adalah singgah mana pun. Ain terus balik. Lepas tu Ain parking kereta, Ain macam
dengar suara dia tapi kita fikir macam dia tengah menyanyi ke. Tak tu kita selalu rumah kita 2 tingkat. So macam tak ada mana sangat. Lepas tu masa Ain naik tangga tu baru dengar macam bunyi orang tengah sakit kat Yung. Lepas tu lagi kita naik atas tu kita dengar Allahu Akbar tapi suara yang sangat kuat. Lepas tu lari tengok dia dah terbaring dekat tepi katil tu, dia dah terbaring. Lepas Ain pun tak tahu kekuatan yang Allah bagi kat kita, kita boleh angkat dia. So Ain angkat dia pangku dia. Lepas tu kita tanya dia semua, dia dah tak boleh nak jawab apa dah, tapi dia zikir. Allahu Akbar, dia berzikir. Lepas tu Ain ambil phone, call jiran Ain, call kakak dia. Lepas tu call ambulans. Lepas tu tengah kita call tu, tiba-tiba dia collapse. Memang kita pun rasa macam, kenapa kan, kita pun ambil air basuh muka dia. Lepas tu kejut dia, abang bangun bang, jangan buat saya macam ni, bangun. Lepas tu dia memang macam tu, tak ada bagi respon, tapi muka dia sangat pucat kat Yung. Lepas tu dia punya bibir dia sejuk sangat. Masa tu kita dah dapat rasa macam, kenapa tapi fikir lagi pengsan kot, jantung kot, macam tu kan. Lepas tu tunggu kawan dia datang, dia orang ramai orang berkumpul, kita ni dah quarters kan, so ramai orang smart datang. Lepas tu dia orang bagi CPR, dia langsung tak bagi respon. Lepas tu dia orang ada ambulans datang. Lepas tu dia orang pasang lah macam alat-alat semua tu. Tapi tak bagi respon juga. Lepas tu dia orang cakap, okay puan tunggu kat bawah, nanti kita bawa turun. Sekiranya nak bawa pergi hospital lah kat Yung. Lepas tu okey lah, cuma husband ada pesan, dia kata kalau jadi apa-apa, ada file abang, nanti bawa tau ni pergi hospital, dia cakap macam tu. So Ain ambil file tu, Ain turun tunggu kat bawah. Lepas tu Ain tengok orang ni semua tengok Ain macam lain macam je. Tengok, lepas tu pandang lain, tengok, lepas tu pandang lain. Kita dah macam rasa tak sedar hati. Lepas tu ada seorang pegawai cakap, dia kata Ain ada medik nak jumpa, dia kata. Medik, kita dah dapat rasa dah Kayung. Masa tu Ain rasa ada tak Ain macam terfikir kan yang arwah dah nak pergi ke, ada tak terfikir, ataupun Ain rasa macam mustahil benda ni, mustahil? Ain rasa keadaan dia sangat teruk. Mungkin dia masuk ICU macam tu lah, keadaan dia kritikal. Ain fikir macam tu je Kayung. Lepas tu medik tu turun, medik tu cakap sebelum ni kita tengok dalam drama je Kayung, tapi kita kena lalui benda tu kan. Lepas tu medik tu turun, dia cakap puan, kami dah cuba tapi suami puan tak dapat diselamatkan. Lepas tu kita macam takkanlah, kan ada ambulans, bawalah. Kita siap paksa dia. Suami saya kan ada ambulans, bawalah. Suami saya boleh, macam kita tak percaya yang kita akan kehilangan dia, tak payah. Lepas tu dia kata kami dah cuba 20 minit pun kami cuba tapi tak boleh. Dia langsung tak bagi respon, dia dah tak ada. So macam okay lah, lepas tu terus macam terduduk nangis macam tak berhenti. Lepas tu macam kita fikir macam kenapa aku 31 tahun dah jadi janda. So kita fikir kenapa aku anak aku kecil-kecil. So kita fikir orang kata kuat tengok muka anak, kita ni tengok muka anak kita lagi macam rasa tak nak hidup, rasa nak mati dengan dia. Macam tu lah Kayung. Itu lah Kayung. Faham Kak Ibah perasaan tu. Tapi ya Allah, dekat daripada belajar kisah Ain Kak Yung dapat satu rasa bersyukur Kenapa Allah bagi Kak Yung ujian, arwah kena stroke dulu. Arwah kena stroke dulu 3 tahun. Maksudnya Allah tahu Kak Yung tak mampu menghadapi kematian yang mengejut macam ni. Nampak tak? Kak Yung rasa bersyukur tau, sebab bila kita dengar kisah orang, kita rasa ya Allah aku bersyukur. Kerana
bila arwah dah kena stroke 3 tahun, Kak Yung orang kata walaupun tak banyak tapi ada persediaan. Bukanlah kita nak kata aku bersedia untuk dia mati, tidak. Jauh sekali, tapi at least Allah dah bagi persediaan. Kak Yung dah mula belajar bawa kereta balik. Kalau tak sepanjang arwah ada, dia tak bagi Kak Yung bawa kereta. Semua dia nak buat, semua kerja dia nak buat. Even anak-anak dia tak boleh buat kerja, semua dia nak buat. Kecuali masak, jaga anak kecil, ya Kak Yung. Ya, dekat situ Kak Yung rasa bersyukur sangat kan. Allah bagi kita persediaan. Kak Yung ke Bali balik, buat kerja semua benda sendiri. Sebab bila arwah kena stroke, dia dah half body, dah tak boleh, zero power. Jadi Kak Yung dah start buat kerja balik semua benda, dah bersedia daripada situ. So bila arwah pergi, walaupun memang Kak Yung tak ready nak terima dia pergi, tapi dalaman kita actually dah kuat. Sebab 3 tahun kita dah buat semua benda sendiri. Dekat situ Kak Yung dapat rasa, ya Allah Tuanku, Alhamdulillah Ain. Betul Kak Yung. Macam Ain pun, Ain bersyukur sebab walaupun Ain suri rumah tak bekerja, memang macam suami Kak Yung jugalah, semua benda dia nak buat. Cumanya Ain bersyukur sebab suami Ain dia seorang anggota uniform. Jadi memang dia selalu pergi kursus, dia tinggal Ain. Lepas tu kan Ain dia naik pangkat, jadi dia kena rekrut. Masa tu dia tinggal Ain dekat setahun juga Kak Yung. So dari situ Ain belajar macam mana nak gunakan smart tag. Belajar nak isi minyak kereta sendiri, kita belajar nak drive jauh, kita belajar, kita biarkan kita sendiri Kak Yung. Betul. Tapi masa dalam tempoh Ain berdikari tu dia marah Ain tau, dia cakap semua benda nak abang, dia cakap belajarlah, nanti kalau abang tak ada macam mana, dia cakap. Dia macam push kita Kak Yung. Rupanya kita tak tahu lah yang dia nak tinggal kita seawal tu kan Kak Yung. Kan, Allah sebaik-baik perancang Ain. Itulah masa hari jadi Ain yang last tu Kak Yung, dia meninggal bulan 10. Lepas tu hari jadi Ain bulan 9. Lepas tu dia cakap dia belikan Ain macam-macam tu Kak Yung. Lepas tu Ain cakap dekat dia, kenapa abang bazir duit? Tapi dia kata, salah ke abang nak beli, abang nak buat orang yang abang sayang tu gembira, dia cakap. So dia memang seorang suami yang sangat baik tau sebenarnya. Tapi kan Kak Yung, dalam grup kita tu memang suami yang terbaik ni Allah sayang Kak Yung. Betul, Kak Yung dengarkan kisah-kisah kawan-kawan yang suami dia macam ni, ya Allah baiknya diorang ni kan. So Allah sayang diorang. Nampak tak, ujian tu sebenarnya adalah anugerah kan. Betul. Suami yang tak baik tu pun anugerah juga buat isteri sebenarnya Kak Yung. Betul, sebenarnya jalan ke syurga Ya, jalan ke syurga. Kita sebenarnya insan terpilih sebenarnya. Betul. Tapi masa tu memang down lah, macam masa baru kematian suami tu, kita rasa macam kita nak mati dengan dia. Kita rasa muncullah kat dalam bilik tu macam tak ada pisau ke apa ke, rasanya kalau kemurungan memang boleh bunuh diri kot. Betul. Sebab tu jangan okay, kalau berlaku benda ni dalam keluarga kita, orang terdekat, tolong jangan tinggal diorang bersendirian kot rasanya. Betul. Itu yang Kak Yung pun alami juga. Jadi Kak Yung putuskan untuk balik kampung sebab kita faham lah macam Kak Yung mak dah tak apa nak sihat. Lepas tu mak mertua pun masa tu ada arwah suami bapa mertua lah kan pun tak sihat. Jadi semua dalam masa seminggu 2 minggu tu semua dah balik. So 2 minggu tu bila kita mula-mula kita okey tau, tapi bila kita dah 2 minggu kita kena tinggal tu rasa macam kosong balik, macam baru semalam dia pergi. So memang betul cakap Ain tu kepada pendengar-pendengar yang ada terjadi pada ahli keluarga kematian suami, tolong jangan tinggalkan dia dalam tempoh masa, biarlah sebulan ke 44 hari ke, buatlah macam mana bergila-gila kan. Jangan tinggal lah sebab emosi kita tak stable. Masa tu kita rasa macam kita nak ikut pasangan kita. Jadi macam-macam benda boleh jadi. Macam-macam benda. Makan pun tak boleh Kak Yung kan. Kita makan tak boleh. So memang. Kak Yung lama tak masuk dapur lah Kak Yung. Lama tak masuk dapur. Mujur Alhamdulillah masa tu kakak ipar isteri kepada abang kan. Dia datang
seminggu jugalah dia tolong masak. Memang Kak Yung tak boleh masak. Sama macam Ain. Ain pun memang lama ambil masa untuk masuk dapur. Sampai sekarang ni sebenarnya mood nak ke dapur tu tak berapa ada. Sebab bila dulu kita masak, dia suka makan. Lepas tu sekarang ni macam kita nak masak. Lepas tu macam, tak best lah nak masak macam tu kan. So macam kadang-kadang Ain masak makanan favourite dia tu kita sedekahkan lah Kak Yung macam tu. Aduh, sebenarnya kita ni kalau kita nak reda, kita kena, yang pertama tu macam kita kena keluarga kena bagi sokongan semangat dekat kita kan, selain daripada kita kena bergaul dengan orang-orang yang positif kan Kak Yung. Betul. Kawan-kawan tu penting jugalah, yang positif, yang memberi nasihat. Sebab sebenarnya ujian ni dia ada dua pilihan, sama ada kita nak menjadi lebih baik ataupun sebaliknya Kak Yung. Betul, betul. Jadi kalau macam kita memilih untuk menjadi lebih baik, kita dekatkan diri kita, kita anggap ujian tu adalah anugerah. Takkan kita nak sia-siakan derita yang Allah bagi dekat kita tu Kak Yung. Betul-betul. Umpama ada ungkapan daripada Ustaz ujian ni umpama satu bungkusan hadiah daripada Allah. Lagi cepat kita reda, lagi cepat kita dapat buka bungkusan tu. Betul Kak Yung. Jadi macam mana nak reda memang bukan mudah. Tapi kita kena usaha untuk reda. Kena usaha untuk reda. Sama ada kita dengar sahabat-sahabat punya cerita, kita dengar kisah-kisah daripada orang yang lebih diuji, lebih teruk daripada kita. Dekat situ kita baru ada timbul kesyukuran dan kita insya-Allah kita akan reda. Betul Kak Yung, betul. Lepas tu lagi satu tip yang Ain dapat daripada senior-senior kita lah. Dia orang cakap berhijrah. Kita sebenarnya perlu berhijrah. Mungkin kita kena pindah rumah, pindah daripada tempat yang membuat kita terkenangkan dia. Kita pergi sini kita nampak dia, kita pergi sana kita nampak dia Kak Yung. Jadi kalau boleh macam kita berhijrah sampai kita kuat. Ataupun kalau macam rumah tu memang kita dah beli, kita kena ubahkan susunan rumah tu. Ubah macam minta keluarga ke kawan ke kemaskan rumah kita tu, susunan tu biar berbeza lah Kak Yung. Sebab dia orang cakap bila kita duduk dalam suasana yang sama tu susah sikit lah kita nak move on sebenarnya. Macam Kak Yung pun pindah rumah kan? Kak Yung pun pindah rumah daripada kuartus guru. Kak Yung pindah, ini bukan pindah sebab saja nak pindah tapi terpaksa pindah. Tapi itulah hikmah dia yang Allah bagi kan. Sebab kita duduk dekat kuartus. Kita rasa lain kan? Kita rasa lain kan? Betul. Masa nak pindah tu rasa macam sedih sebab kita rasa macam nak tinggalkan dia tau. Sebab rumah tu rumah kita bersama dengan dia. Tiba kita nak tinggalkan dia dekat sana. Ada perasaan tu. Tapi kerana Kak Yung terpaksa pindah, baguslah pun terpaksa pindah tu. Alhamdulillah Kak Yung pindah rumah baru dengan orang kata semangat baru, dan Kak Yung tak tunggu lama untuk Kak Yung terus cari sesuatu. Apa yang Kak Yung boleh buat. Betul. Lagi satu tipsnya Kak Yung, kita kalau kita dengan zikir. Zikir tu lagi sayu dan akan buat kita sebab, kita lagi nangis. Tapi kita boleh dengar ceramah. Ceramah tu dia macam dia akan positifkan diri kita. Kita dapat belajar banyak benda dengan berceramah. Bila kita dengar zikir tu memang dia sayu, dia akan buat kita lagi macam terbuai-buai perasaan kita. Lagi nangis. Betul. Sebenarnya jadi kita kena dengar ceramah lah Kak Yung. Dengar ceramah ni dia positifkan diri kita, nak menjadikan kita yang lebih kuat. Ustazah Asma pun banyak juga ceramah macam mana kita nak menjadi wanita yang lebih kuat sebenarnya. Betul, sebab kita kena sayang diri kita dan anak-anak. Yang dah pergi tu tak pergi kan Kak Yung? Betul-betul. Sebab Kak Yung itu antara favourite Ustazah Kak Yung lah, Ustazah Asma Harun Okay. Betul, Kak Yung pun memang sangat bila dengar Ustazah Asma ni bercakap, kita rasa macam kita automatik jadi macam dia. Kita rasa perasaan tu. Dia best. Lepas tu masa Ain jadi kuat Kak Yung, Ain dengar satu ceramah Ustaz Kazim Elias.
Ustaz Kazim pun dia anak yatim macam anak kita Kayung. Allah. Jadi dia punya ceramah dia cakap apa ni, ibu tunggal macam kita ni, kematian suami ni sangat dekat dengan syurga, dan golongan yang macam kita ni, dia ada satu golongan macam kita ni lah yang akan menggandakan Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga. Jadi tapi kita kena menjaga diri kita, maruah kita, kita dekatkan diri dengan Allah, kita tak buat maksiat. Memang pintu syurga tu sangat dekat dengan kita. Jadi macam itulah membuatkan yang Ain ni tersedar yang aku ni sebenarnya bukannya malang, tapi aku sebenarnya insan terpilih, yang dunia ni hanya sementara. Jadi bila kita fikir dunia ni sementara, untuk kita cukupkan bekalan kita akan kuat Kak Yung. Betul. Setuju sangat dengan Ain. Sebab apa yang kita rasa kita ni adalah insan terpilih yang Allah sayang. Mungkin ada di antara sikap-sikap kita yang Allah pilih, antara sebab Allah pilih kita kenapa. Jadi kerana itu Allah bagi kita ujian. Bukan sebab Allah tak sayang kita, tapi sebab Allah sayang. Jadi kita jangan sia-siakan. Macam contoh macam Ain cakap tadi kan, bila dengar zikir kita rasa macam lagi sedih, so kita cuba elakkan. Kita bukannya maksudnya tak boleh zikir, tapi kita zikir dengan nada kita yang biasalah. Kita bila dengar zikir yang dekat YouTube tu kan, macam Kak Yung langsung tak boleh dengar zikir apa ni, ada zikir apa Kak Yung dah lupa dah. Memang Kak Yung menangis tak esak-esak. Lepas tu anak Kak Yung cakap, ibu jangan dengar lagi. Memang dia zikir ni sebab dia akan buat kita rasa macam sayu. Sebab Ain dengar zikir Kak Yung, memang hari-hari Ain nangis. Jadi Ain tukarkan kepada zikir tu kepada ceramah. Jadi kepada ceramah tu nampak tak, bila sebenarnya sebelum ni nak dengar ceramah tu susah tau. Jadi bila kita ni dah diuji, sekarang ni hari-hari kita nak dengar, hari-hari kita nak dekatkan diri dengan Allah. Kita rasa macam bila kita tak mengaji, kita rasa macam kesian suami aku dekat alam kubur tu, macam mana siapa nak tolong dia. Betul. Itu salah satu sebenarnya mendekatkan diri kita dengan Allah juga sebenarnya ujian ni Kak Yung. Bukan? Kita yang saya terpilih sebenarnya. Betul, insyaAllah. Kepada kawan-kawan Kak Yung yang lain tu, kalau ada rasa lost, kalau ada rasa macam nak fikir di luar lari akidah tu, ataupun fikir benda yang buruk-buruk tu, cuba dengar kisah-kisah kawan, cuba dengar banyak ceramah, insya-Allah akan membantu. Ustazah Hasma Arun tu pun memang baguslah. Dia sangat-sangat bagi kita inspirasi. Kalau bagi kita masalah tu berat, tapi bagi dia masalah tu macam ni je. Bila kita dengar ceramah tu, automatik rasa macam hilang masalah kita. Lagi satu, Ustazah Hasma tu dia suka share kisah orang. Kan? Bila kita dengar macam rupanya ujian orang ni lebih teruk lagi daripada so macam dia akan membantu juga. Kalau tak kita rasa macam kenapa kita kan. Kalau kenapa kita dah menyalahkan takdir. Jadi kita ubahkan benda tu kepada aku mesti buat macam ni, aku mesti buat macam ni. Itulah yang Ain buat Kak Yung. Ain berhijrah, Ain pindah. Okey, aku nak suami aku ni baik. Suami aku baik. Jadi aku nak hadiahkan apa untuk dia. Kalau sebelum ni dia hidup dia baik, kita boleh beli hadiah yang mahal. Tapi kalau sekarang ni dia dah tak ada, apa yang kita nak hadiah kepada dia? Jadi hadiah kepada dia anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi sebab tu Ain hantar anak Ain 2 orang ni ke sekolah tahfiz. Jadi bila anak Ain ni menghafal je, kita rasa macam ya Allah, macam inilah hadiah untuk ayah dia. So sekarang ni Ain dalam tengah usaha nak suruh anak-anak ni hafal surah Al-Mulk. Jadi Al-Mulk ni, surah ni kan akan menyelamatkan kita dalam kubur. Jadi memang Ain cakap dengan anak Ain, setiap kali baca, doakan untuk papa supaya papa tak kena seksa dalam kubur. Doakan untuk papa, korang kena tolong papa ni. So setiap hari malam sebelum tidur, mama jom kita ngaji. Kitab tu memang letak tu. Satu perubahan Kak Yung yang kita rasa kalau suami kita ada, kita tak akan buat benda tu Kak Yung. Betul kan? Takkan sebelum ni kalau nak tidur je. Tak ada nak mengaji dulu dengan anak-anak.
So Betul. kita lagi satu sampai sekarang ni kalau Ain tidur memang Ain sentiasa buka alunan Yasin tu Kak Yung. Ain tak boleh tidur dalam suasana sunyi. Yelah. Memang Terkenang-kenang kan sebab kita nak elakkan daripada terbawa-bawa perasaan. Kita nak elakkan benda tu. lepas tu Alhamdulillah lah kalau dulu kita rasa macam bangun tidur kenapa aku hidup? Kenapa aku hidup? Kalau boleh kita nak mati. Kononnya dengan tak makan tu kita boleh matilah kononnya. Tapi macam kenapa aku hidup? Kenapa aku hidup? Tapi macam sekarang ni kita bangun tu lebih bersemangat. Kita bangun sekarang ni kita rasa macam ya Allah jangan kau ambil nyawa aku lagi, anak-anak aku kecil lagi ni. Betul. Sekarang ni macam tu pula kita doa. Betul-betul. Itulah perasaan dia kalau dulu kita rasa macam kita nak pergi. Kita nak ikut dia. Sampai kadang-kadang kita ada terdetik hati percaya ke tak kawan-kawan Kak Yung yang lain kan. Kita ada rasa macam ya Allah Tuanku aku nak ikut dia, ya Allah aku nak ikut dia. Tapi bila kita sedar benda tu, bila kita once kita dah melalui fasa sedih tu, kita akan melalui fasa growth, orang kata fasa move on. Kita akan rasa ya Allah Tuanku jangan ambil aku lagi, ya Allah aku banyak sangat nak bantu anak-anak. Aku banyak sangat nak kena buat untuk anak-anak aku ni. Okey, daripada fasa tu kan, kalau Ain boleh kongsikan, macam mana Ain boleh turning kepada fikir anak tu? Macam Kak Yung pun ada kisah dia. Macam Ain tu macam mana? Daripada fasa kita rasa macam kita nak pergi ikut suami kepada kita dah fikir pasal anak-anak. Kan sebab kita sebenarnya kita yang dah lalui ni kita tahu Kak Yung memang benda tu fasa kita rasa kita nak pergi ikut dia. Okay. Macam Ain memang 2 minggu tu memang anak Ain yang tak jaga, kakak ipar Ain yang jaga anak Ain. So dia bawa balik rumah dia, memang Ain akan tidur. Ain ada masa 2 minggu dalam bilik Kak Yung. Tidur nangis, bangun tidur nangis. Cerita je lah. Lepas tu Ain tak nak makan, tak nak minum. Lepas tu anak Ain orang lain jaga. Tapi anak Ain ni dia sangat memahami. Dia sangat memahami mama dia tengah sedih kan. Lepas tu kakak ipar Ain cakap, dia kata sampai bila nak biarkan Ain macam gini. Kalau kita biarkan dia macam gini, dia lagi berterusan kemurungan. So dia orang pulang anak Ain. Dia pulang anak Ain, dia jumpa Ain, dia kata okey Ain, Kak Lin dah tak boleh nak jaga anak-anak Ain. Kalau Kak Lin jaga anak-anak Ain lagi teruk. Jadi ni Kak Lin pulangkan anak-anak Ain kena ingat ini tanggungjawab Ain. Ain kena jaga dia orang, arwah tak ada. So lepas tu dia pulang anak-anak Ain, dia kata ingat ni jaga anak. Bagi makan anak kan. Okey, lepas tu kita angguk je tau Kak, kita tak boleh nak cakap. Yelah orang dah tak nak jaga anak aku. Lepas tu kita macam rasa sedih je, macam kita ni tak kuat lagi sebenarnya. Betul macam okey tak apa, Ain angguk je lah, Ain angguk. Tapi sebenarnya kakak ipar tu buat macam gitu sebab dia tak nak Ain berterusan kemurungan. Lepas tu anak-anak Ain diam je tengok TV dalam bilik. Lepas tu dia macam apa ni? Sedih pula kita ni nak cerita pasal anak. Itulah, cerita pasal anak ni dia memang touching sikit Kak Yung. Sekejap Kak Yung. Tak apa. Faham. Macam Kak Yung pun melalui fasa-fasa yang macam tu yang menyebabkan Kak Yung rasa ya Allah, Kak Yung istighfar, astagfirullahalazim, apalah yang aku fikirkan. Sebab bila kita, maksudnya kehidupan Kak Yung semata-mata untuk suami. So Kak Yung tiba-tiba macam tersedar, macam ada kisah Kak Yung tertengok satu video pendek yang kisah seorang Cina remaja yang sangat nakal, kategori sampai dah nak kejahat. Sampai kategori dia, nakal-nakal dia tu sampai kejahat. Jadi ada seorang sahabat dia ikut dia nak balik rumah. Kenapa dia ni jadi macam ni? Dipendekkan cerita sampai kat rumah baru dia tahu. Rupanya dia ni seorang anak yang kematian ayah, yang mak dia hanya baring tidur, menangis, bangun makan, lepas tu tidur balik, lepas tu menangis. Sampaikan anak tu jadi
lost. Lepas tu anak tu mencari sesuatu di luar rumah. Jadi masa tu bila Kak Yung tengok cerita tu, Kak Yung terus terbuka mata. Itu Allah lah, Allah nak sejentik hati Kak Yung kan. Terus Kak Yung buka mata, terus Kak Yung keluar tengok keadaan anak. Ya Allah Tuanku, masa tu baru Kak Yung rasa macam sedar. Ya Allah Tuanku, aku kehilangan suami, anak aku kehilangan ayah. Kalau aku tak bantu anak tu dia sedih, dia lagi sedih sebenarnya kehilangan ayah kan. Betul tak Kak? Jadi kita ni sebenarnya kita tak boleh nak fikir perasaan kita je sebenarnya. Betul. Kita kena fikir anak kita juga sebenarnya. Betul sangat. Masa malam tu Ain berdoa Kak Yung sebelum Ain tidur. Ain terjaga, anak-anak Ain tengah cium Ain kiri kanan. Lepas tu ya Allah. Lepas tu kita macam okey lah. Lepas tu Ain berdoa, Ain cakap, abang nak sayang jaga anak-anak abang datang malam ni dalam mimpi. Lepas tu dia memang betul datang Kak Yung, dia datang dalam mimpi tu, dia senyum. Jadi kita okey, dia nak aku jaga anak-anak dia ni. Tapi Ain jaga, cuma Ain bersyukur lah dikelilingi dengan keluarga pun gila-gila jaga Ain, kawan baik Ain. Yang dekat Seremban tu dia pun weekend je datang teman Ain. Dan ada adik angkat Ain, cikgu sekolah anak-anak Ain. Dia datang duduk dengan Ain Kak Yung. Hari-hari dia mengajikan kita. Dia tahu kita sangat lemah, kita sangat down tak Kak Yung. Susah kita nak terima sebenarnya benda ni. Lagi melibatkan anak-anak kita. Anak tu kita terlalu kecil tau. Kita nak hadapi benda tu. Faham. Kadang-kadang kita rasa macam anak orang lain, kadang-kadang kita rasa macam lagi baby, tak kenal ayah. Tapi anak kita ni Kak Yung, dia tengah bermanja dengan ayah dia tu Kak Yung. Tengah bermanja, tiba-tiba kehilangan. Bila ya? Jadi kita sebagai ibu, walaupun kita kehilangan suami, tapi anak-anak kita perlukan kita. Jangan dahlah diorang kehilangan ayah. Lepas tu ibu diorang pula buat hal masing-masing, tak pedulikan diorang. Jadi kita kena bangkit untuk anak. Dulu kita hidup sebagai isteri. Tapi sekarang kita hidup untuk anak. Hidup kita sekarang adalah untuk anak kita. Kita kena kuat lah. Kita jangan macam kita buat anak kita. Kalau kita tak sayang diri kita, kita sakit, mungkin kita mengalami kemurungan ke apa, kesian anak-anak kita. Masa depan diorang kat tangan kita, betul tak Kak Yung? Diorang akan gembira, akan happy kalau kita move on. Jadi kita tak boleh macam terlalu lama nak biarkan diri kita hanyut dengan perasaan. Kita kena kuat, kena bangkit demi anak-anak. Anak-anak tu kekuatan kita Kak Yung. Macam Kak Yung 6 orang anak. So Kak Yung pandang muka sorang-sorang Kak Yung pandang je. Kak Yung kata, ya Allah Tuanku, kalau dulu aku masak sebab suami, sekarang aku kena masak untuk anak. Sebab larat anak kita dah tak dapat masakan kita yang special macam dulu. Masak cincai je. Kak Yung masak cincai hanya sekadar alas perut. Sebab Kak Yung dulu suka masak special sebab suami dia suka makan macam-macam. Hari-hari kadang-kadang dia minta menu, walaupun menu sambal ikan bilis je, tapi dia kadang-kadang nak teringinlah makan sekian-sekian, So kita happy tau nak masak. Tapi bila dia dah tak ada, bila kita kenangkan balik, sekarang ni anak nak benda tu, anak nak momen tu. So masaklah special untuk diorang. Walaupun kadang kita masa mula-mula Kak Yung menitis air mata, pegang kuali menitis air mata, tak apalah. Aku cakap dengan diri sendiri, tak apalah, aku buat demi anak. Kak Yung cakap dengan diri sendiri. Kak Yung cakap, ya Allah Tuanku, aku nak masak untuk anak ni, nak masak benda special. Aku buat demi anak. So dengan itu alhamdulillah proses makin lama kita jadi kuat. Makin lama kita jadi okey. Kita kena buat benda tu. Betul. Bila
bila kita dia sebenarnya ambil masa kita pun tak boleh nak paksa sahabat kita untuk terus reda sebenarnya kita sendiri pun perlukan masa kan. Sebab kalau orang tengok orang selalu tanya ni macam mana nak kuat macam Ain. Bila Ain tengok keadaan orang tu Kayum, orang tu sebenarnya lagi kuat daripada kita. Sebab keadaan Ain sangat teruk sampai orang cakap dengan Ain dalam ramai-ramai ibu tunggal yang kematian suami, Ain lah yang paling teruk sekali down. So bila orang dengar cerita Ain, oh yelah sebab Ain kehilangan mengejut, suami meninggal atas pangkuan Ain. So tinggal Ain berdua je dengan dia. Fahamlah kenapa Ain macam down sangat kehilangan suami tu Kayum. Faham. Sebab kita kalau macam dia sakit tu mungkin kita sempat reda kan Kayum. Betul. Tapi Ain selalu fikir, Ain cakap Allah jadikan aku macam ni ada sebab. Mungkin Allah nak aku bantu pada golongan macam aku ni. Betul. Aku bantu anak-anak yatim, nak dekatkan aku dengan anak-anak yatim. Lepas tu Ain pegang satu kunci ni Kayum. Kita nak bahagia. Kita nak mudah urusan kita. Sebelum kita mendoakan diri kita, kita buat dulu dekat orang lain. Contohnya, Ain bahagiakan orang lain Kayum. Ain bahagiakan orang lain dan Ain dapat bahagia tu. Dan betul. Ain memberi, orang tu susah. Dia ngadu dengan Ain. Okey susah, tak ada duit nak makan. Ain tolong mudahkan urusan dia. Ain bagi dia dan anak-anak dia makan. Dan Alhamdulillah kita dapat. Ain minta itu Allah gantikan aku dengan kekuatan. Kita nak kekuatan kita macam tu, kita membantu lebih ramai orang Kayum. Kita tolong orang. Lepas tu benda tu dapat balik pada kita Kayum. Kunci tu lah yang Ain pegang. Betul. Dan Alhamdulillah apa yang Ain impikan, Ain cakap aku berhijrah ni, aku nak cari kerja kerajaan. Dan Alhamdulillah Allah bagi Ain dan dalam minggu depan Ain dah lapor diri dah untuk kerja kerajaan. Jadi kita percaya kata Ain cakap tadi yang bila kita cepat reda dan Allah akan gantikan dengan hadiah, bungkusan hadiah. Dan Ain dapat Kayum, kerja tu bukan kontrak tapi lantikan tetap. So Ain macam di saat orang lain dibuang kerja, kita diterima kerja kerajaan Kayum. Alhamdulillah, tahniah Ain. Itulah berupa orang kata hikmah dan hadiah daripada Allah Ain. Ya Kayum. Dan lepas ni mungkin Ain akan buat bisnes. Jadi kalau Ain berjaya, memang Ain akan membantu. Memang kita ada plan untuk tubuhkan satu NGO Mama Hebat. Jadi kita akan bantu lebih ramai lagi ibu-ibu tunggal. Yang Mama Hebat tu pula kan. Macam mana boleh dapat nama Mama Hebat tu, sebenarnya kita ni taklah hebat. Kita tak cakap diri kita ni hebat sebenarnya Kayum. Tapi sebenarnya masa tu kita terlalu lost, macam rasa nak mati. Macam mana aku nak bangkit ni, macam mana aku nak bangkit. So selalu Ain cakap dengan orang, tolong doakan Ain doakan Ain kuat, doakan Ain menjadi seorang mama hebat. So dari situlah bila kita selalu gunakan mama hebat tu sebenarnya untuk orang doakan kita Kayum. Betul. So kita tak tahu doa daripada salah seorang tu Allah angkat dan menjadikan kita seorang mama hebat yang kuat Kayum. Mungkin Allah bagi rezeki pada Ain untuk Ain membantu mama hebat yang lain, kita tak tahu kan Kayum. Betul Ain, Alhamdulillah. Jadi kita kena kuat lah, kita kena kuat untuk anak-anak. Dan sekarang ni Ain menjadi seorang yang berani, tak takut. Macam travel dengan anak-anak pun okey. Berani drive jauh. Alhamdulillah, tu semua pasal lah. Macam yang Ain kongsikan tadi, kita bagi kebahagiaan pada orang, kita bagi share manfaat pada orang, insya-Allah orang kata kita dapat kekuatan tu. Itulah yang punca kenapa terhasilnya live Kak Yung, sebab hasil daripada pada awal bulan 6 hari tu Kak Yung setiap hari ada rakan
baru masuk dalam grup Ain, rakan baru masuk dalam grup dan cerita berkenaan dengan situasi dia. Jadi dekat situ Kak Yung ni tak reti nak nasihat orang. Kak Yung tak reti nak nasihat macam mana kan, nak cakap dia macam mana, tapi Kak Yung boleh share. Jadi Kak Yung fikir kalau aku share dalam grup lagi kadang rasa macam Kak Yung nak cakap macam mana rasa macam sekejap ya. Rumah ada adik dah. Okey sayang. Sorry. Okey, bila kita share tu Kak Yung rasa macam kita ada rasa malu. Bukan nak cakap malu macam mana kita rasa macam kisah aku nak ke macam tu kan, ada rasa macam tu lah. Tapi bila Kak Yung fikir Kak Yung nak share dekat Facebook lah, so kalau orang nak tengok dia akan tengok. Dia benda ni macam free, bebas. Ada paksaan kan. Okey Kak Yung, macam fasa yang kita kena lalui daripada pengalaman Indah dah 2 tahun kan lalui ni kan. Fasa yang pertama tu macam mana kita nak reda kan. Kita rasa macam dia akan balik, kita rasa macam kita nak mati kan. Okey, lepas tu Ain boleh reda lepas Ain banyakkan solat sunat Kak Yung. Ain dekatkan diri dengan Allah, Ain tak tinggal mengaji, tak tinggal Yasin, solat sunat. Lepas tu dia stop menangis, kita boleh reda. Alhamdulillah tau, rupanya ketenangan ni bukannya kita membizikan diri kita dengan aktiviti benda lain. Jadi kita membizikan diri kita dengan dekatkan diri kita dengan Allah, itu membuatkan kita kuat Kak Yung. Sebab tu itu yang fasa untuk kita reda, dan yang bila kita dah reda kita akan lalui pula bab ini semua orang akan lalui bab fasa kedua tu bab harta. Bab harta. Jadi harta tu macam harta pembahagian harta, cara faraid, cara tu semua. Jadi kita kena set mental kita ke barangkalian apa-apa. Dan ini juga pengajaran mungkin kepada sahabat-sahabat kita yang masih ada suami Kak Yung sebab isu ni sangat hot dalam grup ibu tunggal Kak Yung. Jadi kepada yang ada suami, mungkin bermula daripada sekarang ni paksa suami untuk buat hibah kepada isteri. Ini sangat penting. Hibah tu maksudnya hadiah kepada isteri. Jadi bila suami meninggal sakit ke, mengejut ke, persediaan tu dah ada. Jadi dah tak ada berlaku perebutan harta, dah tak ada. Sebab ini bukannya berlaku pada Ain, tapi berlaku daripada kawan-kawan kita kan Kak Yung. Dengar cerita kawan-kawan kan. Kita berkongsi benda ni sebab jadi bila kematian suami, dari situlah berlakunya perebutan harta. Itu yang kedua kita kena lalui, betul tak Kak Yung? Dan yang ketiga kita kena lalui masyarakat. Masyarakat ni, okey, Ain ingat ada kawan Ain cakap 10 yang baik, 1 orang yang negatif. Jadi kita akan jumpa yang orang ni suka sangat hina kita, suka pandang rendah dengan kita, suka mengata kita. Benda tu kita akan lalui juga Kak Yung. Tapi kita anggap itu sebenarnya pahala. Dan yang kita kena lalui lagi adalah semua benda kita kena buat sendiri Kak Yung. Ini yang untuk ibu tunggal ibu sendiri kok Kak Yung, macam kita. Betul. Even nak pergi pasang kepala paip pun kita dah kena belajar kita buat sendiri semua. Nanti kita akan jadi daripada tak tahu, kita akan jadi tahu benda-benda yang kerja lelaki ni kita akan tahu. Betul. Macam lepas tu kita cuma satu benda je yang Ain pegang. Kadang-kadang kita rasa sangat penat. Tapi kita rasa macam okey, dunia ni aku penat sebab aku nak rehat di akhirat. So bila kita menyapu tu kita ingat pahala. Bila kita buat ni kita ingat pahala ni. Lama-lama kita reda Kak Yung. Betul. Daripada kisah penat tu Kak Yung ada teringat kisah sharing juga daripada Ustaz. Kisah seorang ayah dengan bersama seorang anak umur 7 tahun.
Okey, kalau Kak Yung boleh kongsikan dekat sini ya Ain. Seorang ayah ni dia selalu bawa anak lelaki dia umur 7 tahun pergi ke masjid. Setiap waktu tanpa gagal. Sentiasa bawa. Setiap hari waktu solat je masuk 5 minit sebelum azan dia dah hadir dekat masjid. Lepas tu diorang duduk dekat masjid berzikir semua kemudian balik. Asal pergi balik. Begitulah hari-hari sampai anak ni cakap dengan ayah dia. Ayah, penatlah ayah, bila kita boleh rehat? Ayah dia jawab dengan tenang, dekat akhirat nanti baru kita boleh rehat nak. Dekat dunia ni kita berpenat-penat sebab untuk kebekalan di akhirat nanti Ain. Kisah tu yang buatkan Kak Yung rasa Kak Yung pegang, yang buatkan Kak Yung rasa macam okey, aku penat dekat dunia ni, tak apalah. Tapi niat kita kerana Allah. So insyaAllah dekat akhirat nanti kita dapat hasilnya Ain Betul. Dan sebenarnya perbincangan kita hari ni pun kita nak nasihatkan kepada kawan-kawan yang masih ada suami Kak Yung. Buat persediaan. Kalau boleh kita ni perempuan, kita kena ingat dan suami kita ni pinjaman. Tak, perempuan lain yang ambil, mungkin Allah yang akan ambil. Jadi persediaan tu dari segi banyak benda lah, belajar daripada kisah-kisah kita orang ni yang kematian suami di usia muda. Belajar yang mana yang tak boleh drive tu, mungkin daripada sekarang ni belajar untuk drive Kak Yung ni sangat penting drive tu Kak Yung. Sangat penting. Sampai bila kita nak harapkan orang bawa kereta untuk kita kan? Orang pun ada kerja masing-masing. Betul Kak Yung. Bukan dia tak nak tolong kita. Insurans pun sangat membantu Kak Yung. Betul-betul. Buat persediaan dengan ambil insurans Kak Yung. Sebenarnya tu. Kalau tak mampu banyak, Kak Yung dengar hibah RM50 je kan? Tu SSPN I Plus Kak Yung, kita share. SSPN I Plus sangat bagus sebab Ain penerima SSPN juga. Ain suami Ain baru bayar 2 kali bayar Kak Yung dan kita menerima manfaat tu. Alhamdulillah. Memang dia tak tipu memang ni. Kalau siapa belum mohon SSPN I Plus tu, kena mohon Kak Yung. Kak Yung dah buat dah Kak Yung? Dah, Alhamdulillah. Kak Yung, okey, untuk yang kawan-kawan yang lain, pendengar, okey, SSPN ni ada 2 SSPN ada 2. Satu SSPN, satu lagi SSPN I Plus. Okey, yang kami maksudkan ni adalah SSPN I Plus. Sebab SSPN ni adalah simpanan yang biasalah macam bank-bank yang lain. Tapi SSPN I Plus ni adalah insurans yang ada package semurah RM30 sebulan. Jadi package yang murah ni memang tak bebankan kita, tapi sekiranya apa-apa jadi kat kita, manfaat tu akan diberi kepada penama-penama yang kita namakan. Betul, setuju. Dan alhamdulillah lah macam benda macam bila kita sediakan payung sebelum hujan, kita nak move on ni perlukan juga kewangan yang stable Kak Yung. Tapi bila kita dah jadi ibu tunggal, kita kena pandai macam mana kita nak nak manage duit tu. Kita kena bisa untuk menguruskan kewangan kita. Sebab kalau kita silap langkah je, memang masa depan anak-anak kita habislah Kak Yung. Betul. Kita kena bijak menguruskan kewangan kita. Macam Ain sendiri, Ain ada ambil insurans untuk nyawa Ain Kak Yung. Sebab Ain fikir kalau aku ni tak panjang umur, jadi anak-anak akan menerima manfaat kita tu. Standby untuk diri kita juga Kak Yung. Selain dari SSPN I Plus, Ain ambil takaful untuk diri Ain. Alhamdulillah. Penting lah sebenarnya kita berkongsi ni Kak Yung sebenarnya. Betul Ain. Orang kata kita ada yang benda kita terlepas pandang, ada yang benda kita tak nampak kan. So daripada kisah-kisah macam ni lah kita boleh dapat tahu apa yang patut aku buat, apa yang patut. Itu pun sama Ain masa selepas kematian, berlaku apa-apa kematian So orang macam kita ni yang boleh bantu isteri tu untuk bagi tahu. Sebab Kak Yung Kak Yung sendiri, jadi pada Kak Yung sendiri disebabkan oleh tak tahu, ada 2-3 benda yang Kak Yung tak dapat nak claim. Sebab ada khairat kematian ni yang ada tempoh waktu tertentu, contoh 3 bulan.
3 bulan saja. So selepas 3 bulan kalau kita pergi untuk nak claim khairat kematian memang tak dapat lah. So Kak Yung terlepas dekat situ. Jadi untuk yang kawan-kawan lain, kalau ada apa-apa boleh tanya, jangan malu. Bukan kerana kita ni orang kata orang tu dah meninggal kita terus nak cari duit. Tidak. Tapi itu adalah hak kita yang arwah dah tinggalkan untuk kita. Fikir macam tu je. Arwah dah tinggalkan untuk kita. Sebab hidup ni orang kata bukan hidup untuk duit, tapi kita perlukan duit. Kan? Sebab tambahan macam Kak Yung ni anak 6 orang. So perbelanjaan agak besar lah. Jadi benda tu penting sebenarnya. Betul Kak Yung, betul. Dan macam Ain banyak juga jumpa sahabat-sahabat kita. Sebab Ain ni aktif juga. Jadi macam Ain banyak jumpa sahabat-sahabat kita yang mana macam suami tak sediakan insurans. Yang mana suami sediakan insurans tapi tak letak nama isteri ada Kak Yung. Jadi yang mana suami bila macam dia berlaku kematian, ini kisah lah yang kongsi. Bila berlaku kematian, lagi-lagi macam ibu tunggal yang tak bekerja Kak Yung. So bila yang tak bekerja, jadi macam keluarga mertua ni ambil semua hak dengan alasan menantu tak bekerja. Itu pun yang ada jumpa cerita juga. Jadi insurans ambil, dengan pencen pun nak separuh. Jadi tolonglah kepada yang ada suami, cakapkan suami kita bukan nak mendoakan dia untuk meninggal ke apa ke, tapi kita perlu buat persediaan. Sebab kau sekarang hidup Kak Yung, macam kita sekarang dah jadi ketua keluarga, kita tahu Kak Yung 1,200 pun belum tentu cukup Kak Yung. Betul Ain. Ya Allah, kadang-kadang dulu kita tak pernah fikir pasal bil api bil air kan. Yes, semua kita sendiri, kita kena bayar bil api bil air, kereta kita kena uruskan, kena ganti, baru Ain tahu baru ni ganti tayar kereta 1,000 lebih sebelum kita tak pernah dia tahu pun. Semua husband kita berapa servis kereta pun semua kalau orang tanya Ain dah tahu berapa. Repair aircon semua Ain dah pro skill lah bawa kereta yang sebelum ni memang tak tahu apa-apa kan. Betul kan. Jadi macam kita kena bagi tahu dengan suami, suruh suami ni cepat-cepat tukarkan nama isteri Kak Yung. Sebab banyak juga berlaku pada sahabat kita Kak Yung yang ada anak tapi tak dapat langsung insurans suami tu. Semua dibolok dengan keluarga mertua. Jadi macam kita rasa macam kesiannya, kenapa macam ni bila berlaku kematian kenapa? Dah lah orang tu tengah sedih. Lepas tu tambah lagi macam gitu. Banyaklah Kak Yung sebenarnya kisah-kisah ni Kak Yung. Faham ya Allah. Itulah alhamdulillah dan Kak Yung macam diorang kena sedar yang anak-anak yatim ni di bawah usia 18 tahun tu sebenarnya di bawah tanggungjawab siapa sebenarnya. Betul-betul. Kita ibu ni hanya menjaga. Jadi macam mungkin ni boleh jadi iktibar kepada yang lain juga. Betul. Kan kita kesian dengan kawan-kawan kita Kak Yung Ya betul. Alhamdulillah kalau bagi yang keluarga mertua yang baik, Kak Yung, alhamdulillah Kak Yung bersyukurlah keluarga mertua masih jaga anak-anak, masih jaga cucu-cucu, masih jaga even menantu yang dah ni orang kata nak kata dah tak menantu ke tak tahu kan, tapi masih lagi alhamdulillah jaga kami. So untuk yang lain tu ialah kita nak cakap pun kita tak tahu kan macam mana situasi orang yang mengalami masalah yang sama macam tu lah. So kita harap dua-duanya dapat sesuatu. Betul kan? Sebab rezeki kan macam Ain tu alhamdulillah jugalah tak ada berlaku perebutan harta. Alhamdulillah lah kita jadi kita rasa macam kesian dengan sahabat-sahabat kita sebenarnya Kak Yung. Itu yang macam jadikan iktibar lah kisah-kisah sahabat kita ni. Tapi diorang memang kuat lah sebab tu Allah uji diorang ni Kak Yung. Kan dengan ujian yang macam tu pula kan. Allah tu memang sebaik-baik perancang Ain. Kita ni walaupun macam mana kita rancang macam ni tapi rancangan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Itu sebab dalam doa kan Ustazah Hafizah Musa selalu cakap, kita nak doa kita minta yang terbaik. Ya Allah Tuanku berilah yang terbaik untukku. Sebab yang terbaik itulah yang
kadang-kadang yang kita tak nak tapi itulah yang terbaik untuk kita. Betul tak Ain? Betul Kak Yung, setuju. Jadi kalau kita lagi satu tip dia Kak Yung, kita nak sebelum kita doakan diri kita kena doakan orang lain dulu Kak Yung. Ya betul. Ustazah Asma ada cakap sebelum kita mendoakan orang lain, sebelum kita mendoakan diri kita doakan dulu untuk orang lain. Sahabat-sahabat kita, keluarga kita semua. Yang mana dalam kesulitan, moga Allah beri jalan keluar. Itu yang doa-doa yang bagus untuk kita amalkan. Sesiapa saja yang dalam kesedihan, moga Allah berikan dia kebahagiaan. Automatik nanti kita akan rasa bahagia Betul. Lagi satu kita nak ni Kak Yung, nak jemput dia orang yang apa? Senasib dengan kita. Kita pun ada tubuhkan satu grup Kak Yung. Ya, Grup untuk dalam grup tu kita ada program Kak Yung. Program macam kita ada buat bacaan Yasin, Tahlil dan kita ada buat program kelas agama, belajar mengaji. Sebab sekarang ni kita adalah ibu dan bapa kepada anak-anak kita. Jadi kita kena pandai ilmu-ilmu agama tu untuk kita ajar anak-anak kita. Betul tak Kak Yung? Betul-betul Ain. Jadi sebab tu kita tubuhkan grup tu untuk bersama-sama mencari bekalan untuk akhirat. Kalau siapa nak join tu, boleh je ni Kak Yung drop nombor telefon kot. Nanti kita boleh. Minta tolong host letakkan nombor telefon. Ain boleh sebut nombor telefon. Nombor telefon Ain 012 774447. So kalau ada siapa yang nak join grup tu, nanti boleh PM dengan Ain. So jadi dari situ kita dapat belajar kekuatan. InsyaAllah program-program yang semua dalam grup pun semua support kan Ain kan, seronok. Kak Yung macam happy. Kadang-kadang bila rasa down je buka grup tu kan. Lepas tu kita luahkanlah apa yang kita rasa macam hari ni sekian-sekian rasa kan. Lepas tu sangat-sangat bagus support daripada rakan-rakan yang lain tau. Alhamdulillah. Kita bukannya tak rindu Kak Yung. Rindu tu Allah je yang tahu Kak Yung. Tak rindu. Tapi kita sekarang ni kita dah kurang lah untuk kita menceritakan Kak Yung sebenarnya. Betul. Kita nak reda. Dia bukan melupakan tapi kita kena teruskan hidup. Jadi kalian doakan Ain dipermudahkan dengan kerja baru Ain ni. Pasti insyaAllah. Moga Ain dapat kebahagiaan. Dapat buka bungkusan hadiah tu. Tengok hadiah tu macam mana indahnya, macam mana wow bestnya hadiah tu kan. InsyaAllah Ain. Semoga orang kata apa dengan penghijrahan ni akan membuatkan diri kita lebih kuat kan. Dan insyaAllah kita akan support kawan-kawan baru kita Kak Yung ni. Betul. InsyaAllah. Okey Ain, Kak Yung nak buka kalau kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi Kak Yung nak buka kalau ada rakan-rakan kita ada apa-apa nak tanya kepada Ain ataupun bertanya kepada Kak Yung ke, boleh kita buka soalan, boleh baca di ruangan komen. Alhamdulillah kita dengar, kita baca di ruangan komen pun macam-macam kisah yang Ain Ya, macam-macam kisah. Moga mereka semua Allah beri ada kemudahan di sebalik kesulitan Ain Ain dah hilang mungkin line dia ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan boleh okey Ain dah masuk balik. Okey, boleh drop dekat ruangan komen apa-apa saja soalan lah kalau nak tanya pada Ain. Silakan. Kita ni syok bercerita sampai tak tengok banyak kawan-kawan kita komen ni rupanya Kak Yung. Betul, Kak Yung menjeling-jeling juga ni kan. Nak baca pun baca sekali mana mungkin untuk lupa, betul tak? Memang betul Ina. Sangat bohong lah kata boleh lupa. Memang tak boleh lupa. Tanggungjawab tu memang payah nak kata. Itulah kita punya rasa kita kena twist dekat sini Benda tu semua dekat sini. Kita twist. Beban jaga anak ni kita rasa macam penat. Tambahan yang ramai macam Ina pun sama macam Kak Yung, anak ramai. Okey, jadi dekat sini kita rasa macam itu nombor telefon dah ada di ruangan komen Puteri Nur Aisyah. Puteri Nur Ain pula baginya kan. Puteri Nur Aisyah panggil Ain. Kita ni kan apa ni? Kejap tengok komen ni banyak kan? Juga.
Sorry lah tak dapat nak ni, cuma kita macam berkongsi. Rupanya ramai kawan-kawan kita yang support Kak Yong. Ya, Alhamdulillah ramai Ain. InsyaAllah moga perkongsian kita dapat nombor phone Ain tak cukup. Mana Cik Izzah, kita punya host, nombor phone Ain tak cukup. 012-774-487. Tak cukup lagi, betul kan Ain? Betul tu, tempat lagi satu Kak Yong. 012 77 44487. 4 tu 3 kali. Ya. Okey. Minta tolong Cik Izzah tolong betulkanlah ya. Sebenarnya sahabat-sahabat dekat ruang komen ni, ini semuanya sahabat-sahabat yang hebat ni yang kehilangan suami mengejut, macam Kasih Damia ni. Kasih Damia ni, Jihan, dia aksiden dan dia sakit sampai sekarang. Allahumma. Semoga sahabat-sahabat kita Saina ni alhamdulillah selamat bersalin tanpa suami di sisi. Kan. Tengok kan ujian kan Ain, ujian orang kan masing-masing ujian yang sangat-sangat hebat. Kalah jangan nangis, kalah nanti kita holiday sama-sama lagi kalah. Kalah. Aduh. Tu dia nombor dah dibetulkan 012-77-444 hai pula. 44487 Puteri Nuraisyah Ain InsyaAllah kita boleh duduk dalam grup yang sangat-sangat supportive dengan dengan program pengajian, ada mengaji, ada ceramah. InsyaAllah ya Ain, nanti akak pun ada seorang ustaz yang boleh sampaikanlah ujian. Ustaz ni dia yang macam mana dia daripada arwah kena stroke yang 3 tahun tu. Ustaz ni lah yang banyak sangat bagi motivasi, bagi coolkan arwah supaya tenang. Yelah mana mungkin Ain seorang yang sangat super aktif, hyper aktif, yang memang memegang sukan satu ketika dahulu, lepas tu boleh duduk di kursi roda. Bayangkan macam mana penderitaan, macam mana seksanya dia menanggung Tapi alhamdulillah ustaz ni sangat banyak menasihati, membantu yang bolehkan arwah ni jadi tenang. Di samping arwah pun fikir arwah boleh jadi cool. Dia fikir semua ujian ni Allah bagi. Kalau takkan Allah nak bagi kita sesuatu yang susah. Allah tak kejam. Itu dia pegang. Allah tak kejam dah. Allah tak kejamkan dah. Dia selalu cakap macam tu. Dia nak pujuk hati dia. InsyaAllah kita akan bawakan ustaz tu dalam. Sebenarnya saya kan kita selalu dengar benda ni. Allah takkan uji hamba dia di luar kemampuan hamba dia kan. Selalu kita dengar benda tu. Tapi sebenarnya Ain tak rasa pun Ain akan diuji kehilangan suami, sebab Ain tak rasa Ain kuat nak lalui benda ni tau Kak Yong. Rupanya kita diuji Kak Yong, sebab Ain memang tak sangka dan sekarang ni kita boleh tersenyum balik, kita boleh menjaga anak-anak kita boleh menjadi seorang ibu yang baik pada anak-anak kita. Betul. So alhamdulillah anak-anak Ain teratur sekarang sekolah. So macam tak sabar nak kerja, nak mulakan hidup baru, nak berhijrah dengan anak-anak Ain Kak Yong. Ya alhamdulillah, Ain pun muda lagi. Nak bagi kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Macam itulah. So semua kena kuat. Bila kita diuji, contohnya siapa-siapa yang baru kematian suami, untuk sekarang ni nak nangis lah. Nangis puas-puas sampai satu masa kita akan kuat kan Kak Yong? Kita akan kuat. Masa tu akan rawat hati kita Kak Yong. Betul. Jangan orang selalu kadang-kadang nasihat jangan menangis, jangan sedih, sabar apa semua. Tapi sebenarnya kita kena nangis. Nangis untuk buang semua. Nangis untuk melegakan supaya benda tu kita jangan pendam Kita jangan pendam. Kita nangis. Kak Yong sendiri pun nangis macam orang histeria. Tapi jangan sampai meraung. Jangan sampai meraung. Itu menyalahilah. Nabi pun tak suka kan. Nabi boleh bersedih. Nabi pun bersedih. So kita boleh bersedih, kita boleh menangis. Tapi jangan sampai tahap meraung. Kemudian selepas kita menangis tu, percayalah kita akan rasa macam lega. Rasa macam ada satu ketenangan, dah puas, dah habis, kita dah keluarkan. Daripada situ kita boleh move on.
Jangan pedang-pedang. Kita akan kuat sebenarnya lepas kita nangis ni. Okey, dan Betul. lepas tu tolong tukar. Jangan guna kenapa aku, tapi kita guna aku mesti. So Betul. kita mesti boleh. Kalau tengok orang lain kenapa boleh, kenapa tak kita. Jadi Betul. macam takkan kita nak biarkan diri kita kalau orang tak kuat, dia sampai mental ni Kayung. So kita kena fikir anak-anak kita lah. Kita kena Betul. menjadi seorang yang kita kena menjadi seorang mama hebat kerana Allah. Jadi Betul. kita kena kuat. Kalau kita tak kuat, kita akan hanyut dengan perasaan dan masa depan anak-anak kita habislah. Betul. Sebab tu orang jumpa Ain, orang kata kenapa dia diuji, kenapa dia kan. Lepas tu Ain nasihatkan, Ain cakap masa yang akan merawat, nangislah. Ain takkan suruh dia berhenti nangis Kayung. Ain suruh dia nangislah sampai puas. Betul lah Itu Kayung? pentingnya kita, betul-betul itu pentingnya untuk kita meluahkan dengan orang yang sama mengalami situasi kita. Sebab dia dah rasa macam mana, so dia tahu macam mana nak handle. Betul tak Ain? Betul. Kita janganlah paksa orang tu, janganlah nangis. Lagi orang tu dia sekat air mata dia sakit kat sini tau. Betul. Dia sakit kat dalam. Kalau nangis, dada kita ni rasa macam yang lalui je lah sahabat-sahabat kita ni tahu rasa dada kita ni macam dihempak batu Kayung. Rasa dia macam terlalu sakit tau untuk macam kita. Bila kita dah nangis tu kita rasa macam lega. Lega satu beban batu tu dah turun dah macam tu. Dah keluar dah habis lah kan insyaAllah. Kita lalui semua, jangan risau, kita semua lalui. Tapi insyaAllah masa tu akan buat kita kuat Kayung Betul-betul insyaAllah. Kita dalam grup tu macam zikir apa yang kita amalkan untuk tenang Kayung Betul. Tapi buat solat sunat sampai kita rasa lega. Ingat Allah, janganlah sesekali kita buat melanggar akidah Kayung. Benda tu bila na'udzubillah. Jangan sesekali kita fikir benda yang di luar batasan. Kerana kita kena yakin satu je. Semua apa yang berlaku ni adalah dengan izin Allah. Semua, segala apa, sekecil-kecil benda berlaku adalah Allah yang tentukan. Jadi kenapa Allah? Bagi Allah tak kejam, so kenapa? Jadi kita muhasabah diri, kembali pada Allah. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Allah nak kita balik pada Allah. Allah rindu pada kita Ain Allah rindu nak dengar rintihan kita. Betul. Ain sendiri pun bangga tengok perubahan Kayung sekarang ni. Alhamdulillah. Sebab cakap dugaan tu membuat kita berubah Kayung untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Kayung. Cakap ada dua pilihan, pilihlah untuk kita kembali kepada Allah. Jangan sisihkan Allah. Ini juga antara sebab-sebab kenapa Kak Yung buat live ni. Sebab Kak Yung nak kekuatan, Kak Yung nak berkongsi cerita supaya Kak Yung sendiri sebenarnya Kak Yung buat supaya Kak Yung sendiri dapat semangat. Sebab kita mudah lost. Dalam situasi kita yang sekarang, kita mudah lost. Ada je masalah sikit kita akan lost, kita akan down. So bila Kak Yung buat ni, Kak Yung share pada ramai orang. Mudah-mudahan kawan-kawan Kak Yung mendoakan Kak Yung balik. Mudah-mudahan kawan-kawan mendoakan Kak Yung sentiasa kekal energi Kak Yung. Sebab cabaran yang Kak Yung hadapi adalah orang kata bukan sekecil-kecil. Sebab dengan anak ramai, dengan hidup di bandar, satu cabaran yang besar jugalah. So Kak Yung perlukan doa dan semangat daripada semua kawan-kawan dan semua keluarga untuk Kak Yung terus menjalani. Inilah antara apa yang Kak Yung mampu buat Ain untuk kita nak orang kata bagi kekuatan pada orang, kita akan dapat balik kekuatan. Itulah dia. Itu kunci kebahagiaan tu Kak Yung. Betul. Bahagia itu bukan terletak pada manusia tapi pada Allah. Betul. Kita kena minta selalu dengan Allah. Dan kita kena komen kejap Kak Yung. Okey, so ada apa-apa soalan tak? Kita nak bagi ada pertanyaan tak? Nak tanya Ain? Hai Wani, thank you Wani tengok live ni. Kalah. Ramai kawan-kawan, alhamdulillah. So kalau tak ada soalan,
Kak Yung rasa cukup setakat ni, insyaAllah. Ain, Kak Yung nak ucapkan berjuta-juta terima kasih Ain atas sudi Ain join Kak Yung punya live untuk membantu ramai kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan mereka sedikit sebanyak dapat manfaat daripada sharing kita Ain ya. Dan Ain pun nak minta maaf kalau sepanjang perbualan kita ni ada mengguris hati orang lain ke Kak Yung ni. Jadi sama. Yang baik tu dari Allah, yang kurang silap tu semua dari diri kita sendiri, kekurangan tu. Ya betul. InsyaAllah Kak Yung pun minta maaf pada semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada Kak Yung. So terima kasih banyak Ain. Kak Yung doakan. Terima kasih Kak Yung. InsyaAllah. InsyaAllah Kak Yung doakan Ain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bila Ain turun KL, insyaAllah kita boleh jumpa. Dan kalau dah habis PKP, Kak Yung pun teringin nak pergi sana. Ramai dah tunggu Kak Yung. Lagi siapa? Azhar. Lagi ramailah kawan-kawan yang nak pergi serbu rumah Ain ni sebenarnya. Tunggu habis PKP. Nanti kalau dah COVID kita pergi pulau. Boleh, insyaAllah. So terima kasih Ain, dekat sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kepada semua kawan-kawan Kak Yung, semua rakan-rakan ibu tunggal Kak Yung doakan semoga Allah kurniakan kita ketenangan dan kebahagiaan agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik dan menjalani kita punya menjaga anak, mendidik anak dengan baik insyaAllah. Hidup kita hanya untuk anak sekarang ya insyaAllah. So terima kasih banyak Ain. Semoga kita jumpa lagi ya. Terima kasih banyak Kak Yung. Sabar-sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Ain. Bye. Assalamualaikum.